Aku dah 20 tahun lebih kot baru tahu ada susu kambing. Sebenarnya tak pernah tahu pun ada susu kambing. Aku sendiri pun makan daun kambing. Kalau kau pegang kepala macam ni kan, kalau boleh bau tangan kau, ya Allah, dia punya bau dia memang kuat gila. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Rip kerana invite aku nak buat interview ni. Aku pun tak tahu aku nak buat interview pasal apa. So, apa nama channel ni Rip yang nak interview ni? Channel Wijaya Barat. Wirajaya Barat. Channel Wijaya Barat. Anda Gerudi Otak Hati atau Go. Lain macam channel ni. So siapa yang tengok ni kena subscribe, tekan bell dan kasih like channel ni Arif Okey. What? Kau kan boleh edit kan, betul tak? Okey. Okey. So nak intro, kenalkan diri dulu. Your history. Nama panggilan lah, orang selalu panggil Stage name stage name Adil Syahrom. Orang selalu panggil Adil, Dale, kenalan semualah. Tapi real name sebenarnya Nur Abdillah bin Syahrom. Dia beri nama, berat nama tu sebenarnya tu, Cahaya Hamba Allah. Aku dah dapat tahu nama tu kan, heavy nama tu. So born 1977, pada 12 bulan Jun. Hari ini 15 bulan 14. Hari ni 14 bulan Jun. So baru celebrate birthday 2 hari lepas dalam MCO 3.0 kat rumah. Aku lahir kat PJ. Aku memang budak PJ. SS2. 30 lebih tahun aku duduk kat PJ. Sama macam aku. Lebih kurang lah 30 tahun aku duduk kat PJ. Lepas tu apa lagi? Lepas tu darjah 2 aku pergi ke UK sebab ayah aku dapat buat filem dokumentari. Tunku Abdul Rahman suruh ayah aku buat filem pasal Quran. So aku duduk kat England 2 tahun, kat London. Lepas tu aku balik-balik darjah 4 kat sini sampai dah sekarang aku duduk. Lepas tu Mana belajar? sempat aku pergi belajar kat Australia, kat Western Australia. Berapa lama? 3 tahun. Kat sana while lah. While lah. Yes. Lepas tu aku balik sini terus aku kerja dengan family aku. Lepas tu aku buat advertising agency. Dan aku punya era tu kan era zaman advertising jadi manual ke komputer. Jadi aku dapat merasa era tu. Yang dulu era perubahan tu. Dulu kan nak buat satu buku je kan perlu 50 orang. Manual komputer dulu kan, kalau nak buat buku lah kan, kau kena ada orang yang buat tulis, buat font, kemudian nak potong, nak lekat kat buku tu, nak jadi mock-up. That's manual dulu. Kau perlukan artis nak lukis dia punya mock-up. Kau nak buat mock-up je tu kan, kau perlukan at least berapa ramai orang nak buat mock-up tu. Tapi zaman dulu walaupun susah macam tu, tapi competition tak ramai. Competition tak ramai. So masa aku balik tu, aku terus kerja year 2000. Betul-betul year 2000 millennium. So masa tu era perubahan. From manual to computerized. So 10 tahun experience aku dalam advertising, daripada buat event, PR, media, apa lagi, conceptual apa semua. Dapatlah juga dulu buat event banyak lah, campaign-campaign. Okay, goat farming ni sebenarnya dekat Malaysia pada pengalaman dan pengetahuan aku lah, masih lagi industri yang belum cukup kuat kat Malaysia lagi. But anyway balik pada apa, bukan dia tak gempak. Kat Malaysia ni dia punya demand untuk makanan is very very high. Ini lah daripada segi pertanian ke, cili ke apa, sampailah ke daging, lembu ke apa semualah. Tapi secara lokal ni tak mampu tak nak supply demand kat Malaysia ni. That's why kita kena import lah barang-barang semua ni untuk nak supply kan kat seluruh Malaysia. So kita memang tak dapat nak supply. So that is the scenario of the industry. So pada masa sama dekat Malaysia ni, peternakan ni bukan dia the main economy backbone.
compared to like Australia, New Zealand. England. These are world punya supplier, world tau. So that means kan dia punya economic infrastructure apa semua kan is catered for world supply. Not only the country tau, for the world supply. Malaysia jauh beza dengan all this ni because of dia punya economic punya stance, direction ke apa-apa. So secara jujurnya aku rasa peternak kambing kat Malaysia tak dapat pun nak produce so many livestock untuk nak supply. Why? Many things, infrastructure, tempat, weather kat Malaysia ni, everything like is not conducive untuk really large scale untuk nak jadi ni. Boleh sebenarnya. Why not? Lagi ramai lagi bagus sebenarnya. Sebenarnya lagi ramai lagi bagus. In terms of nak masuk peternakan, but it's very competitive sebab kita ada our main competitor right now bukan sesama peternak, is import. Import carcass jauh lebih murah daripada harga kambing ternakan dekat Malaysia. So how can we compete that? A carcass is RM300 frozen carcass. Yang kita yang menternak satu ekor kambing untuk 1 tahun dan kita hanya jual RM300. Mana nak survive? Why goat farming? Macam mana I masuk dalam goat farming? Ini sebenarnya accidentally terjebak. Ayah ni kaki eksperimen. Ayah aku ni kaki eksperimen. Eksperimen. Orang yang suka eksperimen. So dia ada tanah ni kat Negeri Sembilan, kat Pedas. Dia ada tanah tu. So tanah ni get away lah, weekend get away tempat. Tu lah. Lama tanah ni dah beli dah, lama tu. Masa aku dah jam 6 lagi. So bila tanah ni, slowly aku try macam-macam pernah buat dragon fruit sekali. Tanam dragon fruit, masa tu tengah peak famous lah dragon fruit merah tu kan. Pernah buat kolam ikan, apa lagi, kolam ikan, macam-macam lah eksperimen. Sampai satu hari tu ayah aku nak buat kambing. Buat kambing tu memang dengan tak ada knowledge, tak ada skill, tak ada education apa-apa, nak buat je ternak kambing. So okay lah, ternak 20 ekor, beli je tak sampai sebulan kot mati semua 20 ekor. So ayah aku tak nak ni juga, tak nak stop, tak nak give up, nak buat lagi. Okay lah buat. So kali ni kambing tak bagi keluar makan, duduk dalam kandang. Kita bawa kambing lah, kita bawa makanan lah kat kambing lah. So lebih kurang setahun kot buat macam tu. Tapi at that time kebun tu weekend getaway lah. Dia mesti ada orang yang jaga kat kebun tu. Sampai satu hari bila balik tu langsung kambing tak ada, orang tak ada. Kosong habis. So yelah sebab yang jaga tu orang Indon. Yang kacau datang sana tu ramai. Yelah bos tak ada kan. So orang datang kat Indon tu tolaklah satu kambing kan. Bukan orang tahu pun kan. Sekali dua kali boleh lah tahan kan. Tapi kalau tiap-tiap hari orang buat macam tu, hulur duit, sampai satu hari tu hilang semua kambing, tak ada dah. Dengan orang pun tak ada kak. So masuk kali ketiga, ayah aku tak nak give up. Cakap nak juga buat lagi kambing. Dan masa tu lah mak aku masuk campur. Mak aku cakap duit dah lebih banyak dah kat ladang tu, tapi satu hasil pun tak ada. So dia cakap kat tiga beradik ni, better go and tengok apa ayah buat daripada kita nanti hilang banyak benda nanti kan. Duit dah banyak, dah lebur apa semua kan. Better someone go ni. So antara tiga beradik, aku decide tu okay lah kan, pergilah tengok kan aperture. So bila aku decide to get involved, masa itulah detik permulaan aku memperkenalkan diri dengan industri kambing. Itu lebih kurang cerita dia macam mana aku drop. Aku got involved tu, tapi aku tak start buat susu kambing dulu. Sebab masa tu kita orang family ni suka minum susu, tapi susu fresh milk lah, susu lembu fresh. Tak minum yang FNN ke apa semua, tak minum lah. Memang family tu minum semua macam tu lah. So satu hari aku bawa balik susu kambing. Aku dah 20 tahun lebih kot baru tahu ada susu kambing. Sebenarnya tak pernah tahu pun ada susu kambing. Okay lah, kau pun bandar. Tak tahu susu kambing tu ada susu kambing. So curious lah, macam mana rasa susu kambing
So bila ayah aku bawa balik tu kambing tu, sebab ayah aku ada jiran lah, tengok ada seorang tu dia buat susu kambing punya. Bawa balik, aku try minum, rasa macam susu lembu je. Kan? So terkejut lah aku, susu kambing ni rupanya rasa macam susu lembu tau. Then masa tu lah start interest aku. Buat research pasal susu kambing ni kan. Apa hal susu kambing ni, asal orang tak tahu pasal susu kambing ataupun aku seorang yang tak tahu susu kambing kan. So bila aku start buat research, then aku dapat tahu actually susu kambing ni ada fight juga dengan susu lembu rupanya, in terms of health, in terms of benefit, dan macam-macam lagi. Dan benda ni kita tarikkan aku, rupanya susu kambing lagi sihat ataupun ada benefit dia compared dengan susu lembu. So aku start Google, start research, start belajar, dan makin dalam aku cari info, lagi dalam lah minat aku susu kambing ni. So tapi aku tak boleh rely on info-info dalam internet, sebab semua info-info ni overseas info tak boleh guna 100% kat Malaysia, sebab different breed, different atmosphere, different food, different macam-macam lah, semua different. So aku start buat research local pula kan, siapa peternak-peternak ada kat Malaysia ni, aku boleh tengok, aku boleh belajar. Dan quite frustrating, aku pergi kat semua, aku buat research semua, ada yang tak bagi aku masuk kandang, ada yang tak bagi aku melawat, ada tu kilang yang buat susu, aku ingat buat susu fresh, rupanya susu tepung jadi susu. Nak tanya, aku ingat mula susu fresh, tapi rupanya susu tepung letak air. Call company tu, cakap aku nak pergi melawat ni, tengok macam mana dia buat, tak bagi. So quite frustrating lah. Sampai satu hari tu aku dah frust, tak ada tempat nak belajar. So aku pun tulis blog. Yep. So I decided to write a blog on my experience, macam mana aku menternak kambing 8 years ago. Macam mana aku ternak kambing, daripada semua benda lah, tak kisahlah apa-apalah. Daripada segi makanan tu, aku sendiri pun makan daun kambing. Aku sendiri pun makan daun kambing. Nak rasa? Nak rasa. Aku try susu kambing yang ada kat market, bagi review. Apa benda lah, kandang punya sistem ke, barang dia ke, ubat apa kambing makan, kambing tu beranak, semualah aku jot down. Every day aku try write every experience. Why? With the reason, kalaulah ada in the future penternak nak ternak kambing susu, hopefully you bump into my blog dan belajar daripada blog aku. Macam tu. So tak sangka rupanya by writing this blog, the result is famous actually. Lalah River Goat Farm. Itulah titik mula macam mana susu kambing kita orang dikenali, just because I wrote a blog rupanya. So daripada masa tu lah tiba-tiba ramai orang call nak beli susu. Tanya macam mana daripada blog? Tanya semua daripada blog rupanya. My intention was to share ilmu kan, because aku frust, aku tak ada tempat nak belajar kan. So tengok macam tu. So that's how how I start. Bila dah start tu, there was one problem in the market yang aku try nak tap, and that problem was, orang semua cakap susah lah nak cari susu kambing. That was selalu aku dengar orang cakap kat bandar ni, kat KL ke Selangor kan. So I saw that as a opportunity. So because of that, my goal is actually to make susu kambing ni easily available kat KL, Selangor dan Negeri Sembilan. To tap on that opportunity. So adalah sebab sedikit lah dia punya. Bukan kat luar tu banyak susu kambing? Banyak. Fresh one kat mana? Cuba kau bagi tahu. Tak ada. Tepung memang banyak. Of course lah, tepung banyak. So aku pun minat susu kambing. Dia ada beberapa faktor yang membuatkan susu kambing tu rasa macam hamis gila lah, macam kambing, macam kau cakap dia, kambing kat depan kau kan.
First actually adalah persekitaran kandang tu bila nak perah susu. Kalau kandang yang tak bersih, kandang yang tak dijaga kebersihan, then infrastruktur dia pun tak betul. Okay, dia punya tinja kambing tu berdekatan dengan tak tinggi, rendah tu. So bau-bau ni boleh meresap kat dalam susu jika orang tu perah susu secara terbuka letakkan mesin hand. Benda tu pun adalah satu faktor yang boleh mencemar atau membawakan bau susu kambing tu. Satu lagi faktor ialah kambing jantan. So kambing jantan ni dia bila dia nak mengawan, dia akan keluarkan satu bau yang sangat-sangat amis. Kalau kau pegang kepala dia macam ni kan, kau boleh bau tangan kau, ya Allah, dia punya bau dia memang kuat gila. So bila kita perah susu secara terbuka juga berdekatan dengan kambing jantan yang tengah biang bau tu boleh transfer kat susu tu. Itu yang buat susu kambing tu rasa ni. Patutlah kambing tu kandang kambing tinggi. That's why kandang kambing bukan kena tinggi satu. Tak semesti tinggi. Kalau you tak tinggi pun, tapi kalau you jaga kebersihan pun still okay. Dia pokok je ialah seeloknya kena perah guna mesin, jangan guna tangan. Sebab kalau you guna tangan tu susu tu expose macam mana pun, expose to so many things. Benda-benda ni lah yang boleh buatkan bau susu kambing tu. Susu kambing ni dia ada market dia tersendiri. Orang kat Malaysia ni dia punya market dia ialah minuman sebagai penawar. Kalau kita punya, kalau tengok market Melayu lah kan, dia punya penggunaan susu kambing ni untuk apa? Untuk kesihatan, macam ibu hamil, pregnant kan, bila dia minum time tengah pregnant tu, dia dapat banyak benefit daripada susu kambing tu. Antara dia tak rasa penat, tak cramp. Kadang-kadang banyak customer tu yang kalau minum susu kambing tu, baby yang dilahirkan kulit dia semua cantik. Kita ada juga orang yang ada problem gastrik, susu kambing sebab dia alkali base kan, so banyak bantu untuk orang yang kena gastrik. Dia can recover kena gastrik. Baru-baru ni adult kena demam kuning, so liver problem. So minum susu kambing dia improve, dapat kurangkan jaundice. Kurangkan jaundice, reduce the jaundice. Daripada kuning tu boleh hilang kuning tu. Sometimes they drink 1 bottle a day, 2 bottles a day. Tapi dia kena konsisten lah. Konsisten. Ada juga orang yang bagi susu kambing dekat exotic pets dia orang, macam anjing exotic ataupun kucing. Yes. Dia minum. Pun ada. Sihat badan. Sihat. Sihat bila gemuk ke atau healthy and recover up whatever problem. Usually ni kan pets ni kan ada yang kena kuning. Kucing kena kuning ada. Kencing berdarah tu boleh? Kencing berdarah aku tak pernah encounter lagi kucing berdarah, kencing berdarah. Tapi kuning dah. Try lah. Kalau nak buat bisnes susu kambing ni, first kena identify dulu nak buat kambing daging ke nak buat kambing susu. Sebab dua-dua different operation altogether, totally different operation. Daripada cost, daripada organisation, daripada workflow, semua lain. So seseorang tu kena dulu decide nak buat mana satu. Both ada pros and con. Both ada pros and con dia. Both ada market dia. Both ada market dia. Tips yang kedua, kalau nak buat peternakan, kena make sure your food resources tidak akan terganggu. Sebab livestock ni tiap-tiap hari makan. Kambing tiap-tiap hari makan, tak boleh tak bagi makan. Kalau tak bagi apa jadi? Mengamuk lah. Macam kita lah, human. Kalau kita tak makan tu hari apa? Pecah, rumah lapar kan. Tak boleh duduk diam kan. Lemah pun sama lah. So bila kita dah join ataupun dah masuk livestock ni, kena ingat tu yang kambing
tiap hari kena makan. Tak boleh tak bagi makan. So kalau you tak ready dengan food resources you, then you be in trouble lah. In trouble. Itu kena prepare juga. Get ready lah. That one is subjective. Depending on okay, the main money that you need, of course lah, you nak beli kambing. Kandang you kena buat. That tu je dah your main cost. Makanan lagi. Lepas tu you punya return bukan cepat. Sebab kalau you beli ibu kambing tu lahirkan anak, it takes ibu tu 5 months untuk dia hamil, untuk dia bunting, and then dia lahirkan anak 5 bulan lah. So first month tak dapat apa lah, anak keluar kan. Anak ni pula you kena jaga dia 1 tahun, bagi makan, ibu bagi susu, nak buat ni, then only you sell lah. So 1.5 years is just to breed dulu. So there's no money for ni, this first 1.5 years dulu. Kalau dia beranak kembar, you ada 2 lah kambing untuk jual. Tapi kalau dia beranak 1 je, 1 lah you ada jual. So you need a lot of kambing sebenarnya to run the business lah sebenarnya. A lot of kambing, a lot of food, a lot of money. Exactly. Exactly. Itu untuk konsep untuk buat daging lah. Kalau susu lebih kurang juga, tapi kita tak perlukan banyak kelahiran. Sebab susu ada, dia pregnant ni, dia beranak, kita ada susu. Locally lah, dia nak sembang. Okay, there's a problem. Sebab kambing kat Malaysia ni, kat Malaysia ni dia tak ada kambing tersendiri yang baka tu adalah baka susu. Faham tak? Dia tak ada original kambing Malaysia yang memang dikenali sebagai susu. All kambing susu sebenarnya originally asalnya daripada luar negara, Switzerland, Sanin di Switzerland, dan that European countries lah. Kat Malaysia masalahnya ialah kita kena bawa breed ni daripada luar masuk ke Malaysia, ataupun ambil kambing-kambing susu ni yang dah di breed di negara Asia dan kita pakai. So sekarang pakai kambing apa? Breed apa? Kita originally start dulu dengan kambing baka yang dinamakan kambing Shami. So Shami ni is from Cyprus. Dia dikenali sebagai kambing yang dual function, iaitu meat and also milk. And then kita pun ada satu lagi kambing, kita panggil baka dia Sanin. So Sanin ni is the famous kambing baka susu lah. One of the susu. Cyprus tu tak ada. Sebab Cyprus mungkin dia cenderung daging tu. Cyprus is not famous dairy goat. Tapi kita cuba masa tu to be the pioneer untuk ni, tapi gagal. Sanin ni dari mana? Switzerland, originate from Switzerland. Switzerland tu. Yep. Tapi Sanin ni is known for producing a lot of milk, tapi dia punya susu in terms of quality is not creamy. It's not a creamy punya milk. Tu. Tapi bukan problem lah. Kat Malaysia ni kita ada satu cabaran, ialah kita tak dapat nak producekan susu daripada kambing-kambing ni macam mana di susu originated at their place. Contohlah at their place, this goat can produce 4 or 5 liters. Kat Malaysia dia tak dapat produce banyak tu juga. Why? Because of temperature, weather, food, all that kind of thing. Okay, kalau you kat KL, Selangor, Negeri Sembilan, insyaAllah lah tak ada masalah. Our goat's milk ni adalah jual dekat area-area like Shah Alam, Kelang, Kota Damansara, Ceras, sampai ke Bangi ada. Ada sampai ke Negeri Sembilan. Kat Negeri Sembilan ada few places lah, Seremban, kat Rembau, our farm sendiri. Paling jauh Teluk Intan. Ada jual Teluk Intan. So currently ada lebih kurang 30 kedai lokasi yang boleh dapatkan susu kambing tu. Susu kambing apa nama susu kambing?
Lalah River Goat Milk. Lalah Apa River satu botol? satu botol RM7, saiz dia 250 ml. Tiada bahan campuran, 100% original, asli dan tulen. Frozen. Yep. Ada perisa-perisa tu? Ada. Kita sebenarnya nak championkan yang original. Okey. Tapi yang perisa yang kita buat ada juga untuk kanak-kanak, iaitu coklat, strawberry, dan kita pun ada kurma. Bateri kau dah habis ke? Aku tak puas hati lah. Aku pun tak puati, tapi aku punya kad dah tak cukup. Kita buat hari lain kena ni ke? Kau nak dah? Dia Tak, kau sampai 27 minutes. tak kau nak apa ni dah ke? Ha? Kau nak macam nak postkan cepat ke apa? Kenapa Tak. tak live ni? Aku rasa macam tak best lah aku bercerita dia macam tak best lah. Aku rasa macam kalau keluar pun macam orang nak dengar pun macam